Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan sesi ulang kaji kita berkaitan dengan sejarah dunia, khususnya tema 1, iaitu bahagian yang kedua dalam tema masyarakat. Hari ini kita akan membincangkan masyarakat Agaria dengan mengambil contoh apa yang berlaku di Belanda pada abad ke-17. Dalam siri persediaan untuk menghadapi peperiksaan, saya memberikan info-info terkini dalam tajuk berkaitan dengan masyarakat Agaria. Apakah sebenarnya berlaku di Belanda pada abad ke-17? Okay, mungkin banyak information, banyak maklumat yang pelajar perolehi dalam banyak sumber. Okay, saya cuba memberikan kefahaman tentang apa sebenarnya yang perlu kita kuasai tentang masyarakat Agaria di Belanda, khususnya pada abad ke-17. Teruskan bersama saya, Super Sensei. Dalam tema masyarakat, hari ini kita akan membicarakan tentang Agaria. Itu masyarakat yang berasaskan kepada kegiatan pertanian. Jadi apabila kita nak membincangkan tentang pertanian, apakah perkara yang ada dalam pertanian? Apa yang dikatakan sebagai kegiatan pertanian? Ini bila kita sebut kegiatan pertanian itu bererti dia ada kaitan dengan aktiviti penanaman padi, misalnya penanaman gandum, bijirin seperti oat dan sebagainya. Itu adalah pertanian makanan, tanaman makanan. Dan juga kita kaitkan dengan pertanian ini dengan penanaman, kalau di Belanda, buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan. Okay, itu juga adalah sumber pertanian. Dan juga berkaitan dengan pertanian, ini adalah hasil hutan, hasil laut, okay, hasil ternakan, sama ada daging ataupun hasil tenusu. Jadi semua perkara itu kita perlu kaitkan bila kita sebut Agaria. Kegiatan ekonomi masyarakat yang berasaskan pertanian, di mana tanah adalah satu sumber yang penting. Sebab pada waktu itu kegiatan pertanian berasaskan kepada kegiatan penanaman, sama ada tanaman makanan, tanaman seperti buah-buahan, bunga-bungaan, okay, mengutip hasil hutan, okay, peternakan lembu, kambing untuk daging ataupun untuk hasil-hasil tenusu seperti keju dan sebagainya. Okay, itu perkara penting, konsep-konsep penting yang kita kena faham. Bila kita sebut Agaria, itu yang ada dalam kepala kita. Ini satu lagi adalah kita boleh kaitkan Agaria ini juga dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain yang berkaitan dengan pertanian, seperti penangkapan ikan, okay, penternakan ikan, horticulture dan sebagainya. Okay, juga berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai hasil-hasil dagangan yang berasaskan kepada pertanian. Ni hasil-hasil gandum ini dijual, diekspor, ni melalui perdagangan antarabangsa, buah-buahan, sayur-sayuran. Ni kalau di Belanda, bunga tulip dan sebagainya sangat popular. Okay, mendapat pasaran di seluruh dunia. Okay, jadi hasil pertanian juga merupakan satu sumber yang menguntungkan, yang memberi impak yang besar kepada ekonomi sesebuah negara. Dan satu lagi kita boleh kaitkan Agaria ini dengan jenis kegiatan industri, terutamanya industri memproses. Industri menghasilkan sesuatu barangan ataupun produk yang berasaskan pertanian, sama ada daripada gandum, daripada buah-buahan, daripada bunga, sayur-sayuran, hasil tenusu dan sebagainya. Kita akan memberikan satu barangan yang baru yang dikeluarkan oleh kilang, tetapi ianya berasaskan kepada hasil pertanian. Itu yang pelajar perlu faham. Bila kita sebut Agaria, itulah perkara-perkara penting yang saya cakapkan tadi yang perlu kita fahami. Dan Agaria ini juga nanti kalau kita lihat, dia membawa kepada perkembangan masyarakat maritim. Ini sebagai syarikat perkapalan, ini kerajaan-kerajaan yang berasaskan aktiviti kelautan nanti. Semua juga salah satu sumber kelautan itu, yang menjadi aktiviti perkapalan itu penting sebab dia membawa barang dagangan, membawa hasil pertanian, membawa hasil barang-barangan, bahan mentah untuk industri, untuk keperluan industri ataupun untuk diekspor sebagai barang makanan.
kepada kawasan-kawasan yang lain. Ini berlakulah perang antarabangsa, dan pada waktu itu maritim memainkan peranan penting. Dan kegiatan pertanian dan maritim ini juga berkembang disebabkan oleh kemajuan dalam revolusi industri. Jadi apabila berlaku revolusi industri, maka kegiatan industri itu juga berkembang. Ini melalui kepelbagaian dalam berbagai jenis industri. Jadi salah satu jenis industri adalah industri memproses hasil pertanian. Jadi dia masih ada kaitan dengan agraria. Jadi apa yang berlaku kepada kegiatan masyarakat agraria di China ataupun di Belanda, kalau kita lihat, dia telah berlaku revolusi pertanian. Di Belanda berlaku juga di China, di mana aktiviti pertanian itu dijalankan berasaskan kepada teknologi yang berubah, kaedah pertanian yang berubah, sistem pertanian yang digunakan, peralatan yang digunakan. Dan petani itu sendiri mempunyai ilmu tentang bidang pertanian. Barulah pertanian ni, kalau kita lihat di China dengan Belanda ini sangat berbeza. Dia sangat maju pada waktu itu. Ini disebabkan mereka memiliki semua ciri-ciri penting yang saya katakan tadi, termasuklah akibat daripada apa yang dikatakan sebagai berlakunya revolusi dalam bidang pertanian. Jadi masyarakat agraria juga mengalami perubahan, mengalami perkembangan akibat daripada perubahan perkara-perkara yang saya jelaskan tadi. Ini antara konsep penting yang pelajar mesti fahami. Apa yang dikatakan sebagai agraria dan bagaimana agraria itu menjadi satu kegiatan ekonomi yang penting. Ini menyumbang kepada perkembangan, perubahan, kemajuan sesuatu kegiatan ekonomi. Daripada agraria, kegiatan pertanian berkembang, maritim juga berkembang, industri berkembang, perdagangan antarabangsa berkembang, dan akhirnya membawa kepada keperluan kepada aktiviti penjajahan dan penerokaan dan penjelajahan yang membawa kepada penjajahan ataupun imperialisme. Sebab dua perkara, untuk mendapatkan pasaran yang baru dan luas, dan juga mendapatkan bahan mentah yang banyak, murah dan tetap, untuk kepentingan industri ataupun keperluan pasaran di negara-negara yang terlibat. Jadi kita akan bagi satu persatu persoalan yang saya bincangkan ini dalam siri-siri yang seterusnya. Jadi hari ini saya hanya nak fokus kepada agraria di Belanda. Mari kita fahamkan apa dikatakan sebagai masyarakat agraria di Belanda dalam 3 aspek penting. Pertama, saya dah sebut tadi, bila kita sebut agraria, ia bermaksud pertanian. Kita nak lihat pertanian di Belanda dari segi perkembangan. Mengapa kita kata agraria di Belanda berkembang? Mengapa kita kata pertanian ataupun kegiatan masyarakat agraria berubah ataupun perubahan? Bagaimana kita nak menjelaskan kemajuan masyarakat agraria di Belanda? Jadi 3 perkara ini yang kita boleh gunakan, faktor-faktor yang saya berikan ini. Ini sebab-sebab yang saya berikan ini. Contoh, saya bagi contoh. Yang pertama, bila kita sebut faktor yang membawa kepada perkembangan masyarakat agraria, faktor yang pertama, dasar kerajaan. Dasar kerajaan menyebabkan kegiatan pertanian ataupun kehidupan masyarakat agraria Belanda berkembang. Bagaimana dia berkembang? Sebab melalui dasar kerajaan, kawasan hutan, kawasan berpaya telah dibersihkan, kawasan baru telah dibuka untuk kegiatan pertanian. Jadi itu menunjukkan perkembangan. Tapi kalau kita nak menjelaskan perubahan pula, kita guna ayat perubahan. Bagaimana kegiatan pertanian itu berubah. Kegiatan pertanian di Belanda berubah disebabkan oleh dasar kerajaan. Bagaimana dasar kerajaan itu menyebabkan kegiatan ataupun masyarakat agraria di Belanda berubah? Sebab kerajaan telah membersihkan kawasan berpaya, menggalakkan pembukaan kawasan baru ataupun tanah simpanan untuk kegiatan pertanian. Itu juga membawa kepada perubahan. Tapi kalau kita nak menjelaskan bincangkan faktor kemajuan masyarakat agraria di Belanda, salah satu faktor yang membawa kemajuan adalah dasar kerajaan. Dasar kerajaan telah membawa kemajuan kepada masyarakat agraria di Belanda, sebab kerajaan telah membenarkan kawasan yang berpaya itu dibersihkan, dibukakan untuk dijadikan kawasan pertanian yang baru. Kawasan tanah simpanan, kawasan yang
hutan, kawasan yang sebelum ini tidak digunakan, semua dibenarkan untuk kegiatan pertanian. Jadi kemajuan kegiatan pertanian itu berlaku. Juga kalau kita ambil contoh, satu lagi saya bagi contoh, galakkan. Ini salah satu sebab yang membawa kepada perkembangan pertanian di Belanda. Galakkan daripada siapa? Dengan galakkan daripada kerajaan. Misalnya menggalakkan penubuhan syarikat-syarikat di kawasan tertentu. Ini syarikat-syarikat pertanian, syarikat-syarikat perkapalan dan sebagainya. Ini baru sistem persyarikatan. Ini membolehkan pertanian itu berkembang, pertanian itu berubah, pertanian itu maju. Seperti juga kita boleh ambil contoh dengan mengadakan sistem timbangan yang adil dan saksama, ataupun yang seragam, itu lebih tepat. Sistem timbangan yang seragam. Seluruh Belanda menggunakan sistem timbangan yang seragam. Maka pertanian berkembang. Pertanian juga mengalami perubahan. Pertanian juga maju disebabkan adanya sistem timbangan yang seragam. Adanya sistem mata wang yang seragam juga menyebabkan pertanian berkembang, pertanian berubah, pertanian menjadi maju. Pelajar gunakan kaedah ini. Bagaimana kita nak menjelaskan masyarakat agraria di Belanda, itu masyarakat yang berasaskan pertanian tadi, kenapa dia berkembang, mengapa dia berubah, mengapa dia maju. Inilah sebab-sebabnya. Dasar kerajaan, penempatan imigran ke kawasan baru, mengajar kaedah pertanian yang baru, memajukan pertanian yang baru, menjaga binatang ternakan dengan baik, sistem buruh ataupun serf yang baru, menghapuskan sekatan, serta menggalakkan penubuhan syarikat, sistem timbang mata wang yang seragam dan sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana kita nak menjelaskan sesuatu perkara, sesuatu kehendak soalan berdasarkan isi penting. Yang saya berikan ini adalah pengetahuan yang perlu kita huraikan, yang dipanggil tahkulan. Jadi dengan pengetahuan yang sama, kita boleh menjawab 3 bentuk soalan. Sama ada soalan itu membincangkan, atau misalnya saya bagi contoh, bincangkan faktor-faktor yang membawa perkembangan masyarakat agraria di Belanda pada abad ke-17. Satu. Yang kedua, bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada perubahan masyarakat agraria di Belanda pada abad ke-17, ataupun bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada kemajuan masyarakat agraria di Belanda pada abad ke-17. Faktornya semua sama, isinya semua sama, cuma cara kita menghuraikannya. Ini sama ada untuk menjelaskan perkembangan, apa yang berkembang. Kita nak menjelaskan perubahan, apa yang berubah, bagaimana dia berubah, mengapa dia berubah, apa kesan perubahan. Dan satu lagi kita boleh menjelaskan dengan faktor yang sama juga ketika dengan kemajuan, bagaimana faktor itu menyebabkan masyarakat agraria di Belanda maju pada abad ke-17. Pak Pajak, kita teruskan. Saya nak jelaskan bagaimana pengetahuan yang kita ada tadi, kita boleh kembangkan pengetahuan itu dalam apa yang dipanggil sebagai takulan. Kita membuat reasoning. Ini kita menakul sesuatu fakta supaya kita boleh mengembangkan isi itu dengan lebih baik. Yang penting adalah kedalaman isi, bukan berapa banyak isi. Ini kedalaman isi itu menunjukkan keupayaan kita untuk memahami tentang sesuatu pengetahuan yang kita ada. Semua orang ada pengetahuan, semua orang ada maklumat, semua orang ada sumber dari pelbagai bahan yang pelajar baca. Tapi bagaimana kita menjelaskan pengetahuan kita itu dalam apa yang saya kata sebagai takulan. Jadi kita dah jelas tentang konsep agraria. Itu masyarakat yang berasaskan pertanian. Dari segi jenis kegiatan pertanian, ini dari segi contoh-contoh pertanian yang saya katakan tadi, bijirin, tanaman makanan, ini penternakan, horticulture, bunga-bungaan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan pertanian, termasuklah aktiviti kegiatan perikanan. Dan juga hasil pertanian ini juga menjadi hasil industri. Itu membawa kepada apa yang dikatakan sebagai masyarakat agraria. Ini masyarakat yang berasaskan kepada aktiviti ataupun kegiatan pertanian. Itulah masyarakat agraria. Jadi dalam menakul itu ada beberapa proses yang perlu kita selalu gunakan. Kita nak menakul tentang sesuatu pengetahuan. Macam saya kata tadi, pengetahuan berkaitan dengan sebab
ataupun faktor yang membawa pada perkembangan, kemajuan ataupun perubahan dalam masyarakat agraria di Belanda. Jadi kita boleh menakul dari segi kronologi ataupun kita memberi dari segi jangka masa abad ke-17 itu apa yang berlaku. Dasar kerajaan berubah, teknik pertanian juga berubah, kaedah pertanian berubah mengikut kronologi ataupun masa. Kita boleh jelaskan dari segi bentuk, proses sejarah itu dari segi bentuk, bentuk perubahan, bentuk perkembangan, bentuk yang dikatakan sebagai perkembangan dalam kegiatan pertanian. Dari segi polanya, peristiwa yang spesifik, ini berkaitan dengan perkembangan, kemajuan ataupun berkaitan dengan perubahan. Kesinambungan, perubahan, perbandingan, sebab musabab dan evidence. Semua itu dipanggil takulan. Jadi bila kita menghuraikan tentang sesuatu fakta ataupun pengetahuan, kita mesti mengaitkan proses pengetahuan itu kepada perkara-perkara yang saya senaraikan di tepi ini. Mungkin tak semua para pelajar, mungkin kita boleh beri 2-3 berkaitan dengan sesuatu pengetahuan yang hendak kita huraikan. Yang itu yang kita katakan sebagai takulan. Bila kita menakul dengan baik, dia akan memberi kedalaman kepada isi itu. Jadi isi yang semakin dalam, dia akan memberi markah yang baik. 6 markah untuk takulan. Pengetahuan tadi 8 markah, takulan 6 markah. Dan kena ingat, setiap pengetahuan mesti dihuraikan. Kalau kita hanya sebut saja, dia tidak akan memberi makna kepada pengetahuan yang kita ada, sebab kita tidak mampu untuk menjelaskan pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu mesti ditakul, mesti dihuraikan sedalam yang mungkin melalui proses penakulan. Dan itu akan memberi satu huraian yang baik bila kita menjawab soalan ini dalam masa 30 minit. Saya harap anda faham dan jelas dengan apa yang saya katakan tadi. Pengetahuan dan ini adalah takulan. Pengetahuan ada, kita dah jelas tentang pengetahuan, kita ada takulan. Ini kita perlu menakul pengetahuan kita itu supaya kita dapat memberi satu huraian yang mendalam. Itu yang membezakan. Ini sesuatu jawapan yang baik, sederhana, yang lemah, ataupun jawapan yang cemerlang. Kita teruskan belajar. Seperti yang saya katakan tadi, dalam kita menjelaskan masyarakat agraria, saya nak beri contoh lain berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan kita tentang kegiatan pertanian ataupun masyarakat agraria di Belanda itu dari segi perkembangan, perubahan ataupun kemajuan. Pertama, dari segi perkembangan pertanian itu, perubahan masyarakat pertanian ataupun agraria, kemajuan masyarakat agraria disebabkan oleh berlakunya revolusi pertanian. Itu adalah pengetahuan revolusi pertanian. Jadi revolusi pertanian itu, perkara yang penting dalam revolusi pertanian adalah kegiatan pertanian dijalankan secara besar-besaran ataupun dalam skala besar. Bukan 1 ekar, 2 ekar, mungkin 100 ekar. Barulah dikatakan sebagai skala besar. Itu baru berlaku revolusi pertanian. Jadi apa lagi yang berada dalam revolusi pertanian? Iaitu pengeluaran secara besar-besaran. Bila kawasan pertanian itu luas, maka dia memberikan hasil yang banyak. Hasil yang banyak. Itu kesan daripada revolusi pertanian. Jadi pengetahuannya revolusi pertanian. Pengetahuan yang kedua, ilmu pengetahuan. Masyarakat yang berliterasi, masyarakat yang berpengetahuan tentang kegiatan pertanian. Ramai orang kata pertanian adalah perniagaan. Tanpa ilmu, cakap nak tanam saja, dia tidak akan memberi sesuatu kejayaan dalam bidang pertanian. Sebab pertanian itu memerlukan pengetahuan tentang kegiatan pertanian. Macam mana nak tanam, kaedah penanaman, cara penanaman, bagaimana untuk menjual dan sebagainya. Ini menghadapi masalah penyakit dan sebagainya. Jadi perlu pengetahuan. Petani perlu ada pengetahuan. Jadi masyarakat agraria di Belanda maju, berkembang, berubah sebab mereka memiliki pengetahuan tentang pertanian. Dan perkara yang ketiga mungkin kita boleh kaitkan dari segi pengetahuan adalah teknologi pertanian. Sebab kita membincangkan tentang pertanian,
Jadi kita mesti berkaitkan dengan teknologi pertanian, mesin, tentera yang mereka gunakan, kaedah mempajak, kaedah penanaman itu lain. Ini teknologi dari segi peralatan pertanian yang mereka gunakan. Jadi kita boleh jelaskan, kita ada di sini sudah cukup dah. Ini sebab kita dah faham. Bila kita sebut teknologi pertanian, bila kita sebut pengetahuan tentang pertanian, sebab kita membincangkan tentang masyarakat agraria. Kalau kita bincangkan masyarakat maritim, kita akan membincangkan tentang teknologi maritim, kaedah maritim. Jadi berbeza. Jadi kita kena faham pengetahuan kita itu tentang pertanian, sebab kita nak menjelaskan tentang masyarakat agraria. Begitu juga dari segi kaedah pertanian. Kaedah pertanian yang digunakan oleh masyarakat agraria di Belanda berbeza dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat pertanian di China. Mungkin di tanah Melayu, mungkin di Thailand, tak sama, sebab mereka mempunyai teknologi mereka tersendiri dan mereka mempunyai kaedah pertanian tersendiri. Misalnya sistem tanaman bergilir sangat popular di Eropah sebenarnya. Satu lagi dari segi kepelbagaian aktiviti pertanian. Bila sebut kegiatan pertanian, bukan hanya penanaman tanaman bijirin, gandum dan sebagainya, oat ataupun barley, tetapi kepelbagaian kegiatan pertanian. Itu menyebabkan pertanian itu berkembang, pertanian itu berubah, pertanian itu maju, disebab petani menjalankan pelbagai kegiatan pertanian. Semua itu bentuk pengetahuan yang perlu kita jelaskan dalam apa saya kata tadi, tahunan. Dan satu lagi perkara yang penting yang membawa kepada masyarakat agraria itu berkembang, berubah ataupun jadi semakin maju, disebabkan berlakunya lebihan. Bagaimana pertanian itu berkembang? Sebab ada lebihan, bukan hanya untuk tanaman, untuk sara diri, untuk makanan sendiri, tetapi untuk ekspor, untuk dijual, untuk mendapatkan wang ataupun membeli barang yang lain. Maka berlaku lebihan. Lebihan ini yang dipanggil keuntungan. Bila untung, maka berlakulah perdagangan antarabangsa, sebab berlaku import dan ekspor ke luar negara. Maka sebab itu nanti di Eropah ini, Belanda, Spanyol, British, mereka mencari tanah jajahan untuk menjual lebihan hasil pertanian, hasil industri mereka ini ke negara-negara yang mereka jajah. Ini sebagai satu pasaran baru yang tetap dan berterusan. Bila kita sebut pasaran yang baru, tetap dan berterusan. Dan bila kita sebut bahan mentah yang banyak, murah dan juga berterusan. Ini antara perkara penting yang kita katakan sebagai pengetahuan kita tentang masyarakat agraria. Jadi pelajar pegang apa yang saya jelaskan ini. Kita boleh menggunakan fakta ini untuk menjelaskan dari segi pengetahuannya tentang masyarakat agraria berkembang, mengapa dia berkembang, ataupun ciri-ciri perubahan masyarakat agraria di Melaka. Kita boleh kaitkan dengan faktor yang sama, pengetahuan yang sama, tetapi kita sebut ciri-ciri, jangan sebut faktor ataupun sebab dia tak tanya sebab, dia tanya ciri, berilah ciri. Kita hanya itu ubah saja. Kalau dia tanya perkembangan, kita beri perkembangan. Tak payah, janganlah tulis perubahan, sebab dia tak tanya perubahan. Kalau dia tak tanya kemajuan, jangan beri kemajuan. Kalau dia tanya perubahan, baru kita beri perubahan. Jadi penggunaan ayat itu penting. Ini dalam kita menghuraikan sesuatu pengetahuan. Okey, pelajar, kita lihat contoh. Ini saya beri satu contoh. Bagaimana untuk menakul ataupun buat reasoning. Antara faktor yang mendorong perkembangan pertanian di Belanda ialah kepelbagaian dalam jenis tanaman. Okey, itu adalah pengetahuan, kepelbagaian dalam jenis tanaman. Jadi kita nak jelaskan bagaimana kepelbagaian itu mendorong kepada perkembangan pertanian di Belanda. Itu adalah kehendak soalan. Perkembangan pertanian di Belanda. Jadi pengetahuan yang pertama, kepelbagaian dalam jenis tanaman. Jadi kita perlu jelaskan pengetahuan itu. Kita ada pengetahuan tentang kepelbagaian dalam jenis tanaman. Apa yang dikatakan sebagai kepelbagaian dalam jenis tanaman itu perlu dijelaskan. Jadi sedalam mana yang kita jelaskan, itu adalah tahunan. Contoh, tanaman baru yang telah diperkenalkan seperti buah-buahan dan bunga-bungaan. Itu kepelbagaian. Dua contoh, buah-buahan dan bunga-bungaan.
terjelaskan lagi. Tanaman baru ini telah membantu perkembangan pertanian di Belanda untuk tujuan ekspor seperti bunga tulip dan buah-buahan haus sederhana. Beri contoh buah haus sederhana seperti limau, anggur, strawberry. Dan selain daripada itu, tumbuhan seperti akar pokok madar digunakan sebagai bahan pencelup dalam industri tekstil di Belanda. Nampak? Jadi kita telah mengembangkan pengetahuan tadi, iaitu tentang kepelbagaian dalam jenis tanaman, dan kita huraikan sedalam yang mungkin, yang kita panggil takulan. Ini contoh bagaimana kita nak menakul dan menulis, mengembangkan tentang sesuatu pengetahuan yang kita ada untuk menjawab sesuatu kehendak soalan. Soalannya, bincangkan perkembangan faktor yang membawa kepada perkembangan pertanian di Belanda pada abad ke-17. Jadi pengetahuan yang pertama, faktor yang pertama, kepelbagaian dalam jenis tanaman. Dan itu kita perlu jelaskan. Ini kalau kita hanya menjawab setakat Belanda telah, ini salah satu faktor yang mendorong perkembangan pertanian di Belanda adalah kepelbagaian dalam jenis tanaman. Itu saja. Lepas itu kita masuk pengalaman baru, isi yang kedua. Maksudnya, kita tidak ada kedalaman dalam menjelaskan pengetahuan. Maka takulannya lemah. Ini takulan itu mesti menjelaskan pengetahuan sedalam yang mungkin. Okey pelajar, ini sebagai penambahan. Okey, saya dah jelaskan tadi tentang konsep apa yang dikatakan sebagai masyarakat agraria. Saya juga telah menjelaskan apa yang dikatakan sebagai pengetahuan, apa dia takulan, dan bagaimana kita mengaitkan pengetahuan dan takulan itu. Dan selanjutnya saya berikan apa yang dikatakan sebagai ciri-ciri. Okay? Daripada apa yang kita bincangkan tadi, kita juga boleh menjelaskan ciri-ciri sesuatu masyarakat, ciri-ciri masyarakat agraria di Belanda. Jadi ciri-ciri itu, apa sebenarnya ciri-ciri? Okay, dah banyak kali soalan bertanya tentang ciri-ciri. Berikan ciri-ciri masyarakat feudal, ciri-ciri masyarakat agraria, ciri-ciri masyarakat industri. Okey, kita beri sedikit. Ini kalau kita sebut ciri-ciri masyarakat agraria, kita boleh beri berbagai ciri. Contoh, ciri yang pertama, penanaman tanaman bijirin seperti gandum, barley dan oat. Okey, itu satu ciri. Ditanam apa? Tanam tanaman bijirin, tanam tanaman makanan, tanam tanaman ternakan. Okey, tanam tanaman ataupun tanam kegiatan pertanian yang berasaskan kepada perikanan, horticulture dan sebagainya. Ini bunga-bungaan, buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, itu ciri pertama. Ini kegiatan ekonomi, kegiatan pertanian yang diusahakan. Mungkin juga kita berceritakan ciri itu berkaitan dengan penggunaan teknologi seperti teknologi kincir air dan penciptaan peralatan pertanian seperti tunggal, lubang, tenggala beroda dan sebagainya. Itu teknologi dalam bidang pertanian seperti saya jelaskan tadi. Cuma yang tadi kita kaitkan dengan perkembangan, perubahan ataupun kemajuan. Dan ini ciri-ciri, kita boleh ciri-ciri faktor yang sama tadi pun juga kita boleh berikan, tapi kita sebut ciri-ciri dan kita jelaskan apa yang dikatakan sebagai ciri pertanian dalam kalangan masyarakat agraria di Belanda. Contoh seterusnya, ini masyarakat, ciri-ciri masyarakat pertanian di Belanda, sebab mereka adalah masyarakat yang berpengetahuan, ini masyarakat yang berliterasi, berilmu untuk memajukan, mengembangkan, mengubah kaedah pertanian, untuk mendapatkan hasil yang banyak. Ini mereka ada pengetahuan, membina kapal untuk mengekspor hasil-hasil pertanian itu. Itu masyarakat yang berliterasi. Mereka menggunakan, memajukan kegiatan pertanian, mengembangkan pertanian, mengubah pertanian. Satu ciri penting adalah industri perikanan. Dari kegiatan nelayan-nelayan dan juga petani, mereka juga dapat keuntungan melalui industri perikanan. Misalnya industri mengetin, kan sardin, tuna dan sebagainya. Dan juga mereka menjalankan penternakan. Kepelbagaian kegiatan pertanian itu salah satu adalah memperkenalkan sistem penternakan. Ini sistem tanaman bergilir, sistem tanam ram, ini sistem tanaman campur. Ini pertanian campur, ada pertanian, adanya penternakan lembu, kambing, sama ada untuk daging ataupun untuk lembu tenusu. Itu juga satu ciri.
Dan kita juga melekatkan ciri ini dengan sistem dan kaedah pertanian yang baik seperti sistem tanaman bergilir, padang terbuka dan sebagainya. Ada kawasan yang untuk diragut, rumput di tanah rumput, untuk diragut oleh lembu, ataupun kambing, untuk industri, untuk kegiatan peternakan, mencari baka pertanian, baka lembu, kambing yang baik, yang memberi daging yang banyak, susu yang banyak dan sebagainya. Itu semua adalah kita boleh kaitkan dengan ciri-ciri masyarakat agraria di Belanda. Belanda terkenal sebagai pusat kegiatan pertanian yang penting. Ini ciri yang pertama. Ciri-ciri yang penting yang saya katakan tadi dalam masyarakat agraria yang boleh kita kaitkan. Apa saja? Ada banyak faktor, ada banyak ciri yang boleh kita berikan. Jadi dalam masyarakat agraria di Belanda itu, yang jelas kita kena memahami konsep agraria. Kita perlu memahami bagaimana kita nak kaitkan faktor-faktor yang saya berikan tadi dengan kemajuan, perkembangan ataupun perubahan dalam masyarakat agraria. Dan satu lagi aspek yang mungkin boleh ditanya, yang perlu kita faham adalah ciri-ciri masyarakat agraria di Belanda. Ini adalah bahagian pertama. Untuk ciri yang pertama ini berkaitan dengan masyarakat agraria. Ada kaitan dengan beberapa konsep yang saya berikan tadi dan juga cara untuk kita menjawab, untuk kita menggunakan pengetahuan, takulan yang kita ada, bagaimana kita menggunakan pengetahuan yang kita ada, itu fakta yang kita ada untuk mengembangkannya dalam menjawab sesuatu soalan, khususnya berkaitan dengan masyarakat agraria di Belanda. Jumpa lagi untuk sini kedua.